Baik, seterusnya kita tengok pula kepada yang kedua, yakni hukum. Hukum mim dan nun yang bersabdu. Hukmu mim wa nun musyaddadatain. Okey, kita baca sekali. Wujubu izharil gunnah. Wujubu izharil gunnah fi kulli minan nuni wa mimi musyaddadatain. وعدم المبالغة في إطالة الصوت بالغنة حتى تتجاوز عن مقدار حركتين فإنه من اللحن الخفي الذي يجب على القارئ اجتنابه. Okay, kita tengok hukum mim dan nun musyaddadatain ini. Kita tengok maksud dia apa dia. Wajib mengizharkan gunnah, wajib menjelaskan gunnah dengung fi kulli minan nun, pada setiap daripada nun dan mim yang bersabdu. Okey, wajib menjelaskan gunnah pada setiap daripada mim dan nun yang bersabdu. Wa adamul mubalaghati, tanpa melebih-lebihkan, fi italati saut, pada memanjangkan suara, tanpa melebihkan pada memanjangkan suara bil gunnah, pada gunnah tersebut, tanpa melebihkan memanjangkan suara pada gunnah, hatta tatajawaza, sehingga, okey, melebihkan suara tadi sehingga tatajawaza, terkeluar daripada kadar 2 harakat. Okey, sehingga terkeluar daripada 2 harakat. Tanpa, okey, tanpa memanjang tadi sehingga keluar daripada 2 harakat. Fa innahu minal lahnil khafi, jadi sekiranya kamu lebih daripada 2 harakat, sekiranya kamu baca lebih daripada 2 harakat, dia akan jadi minal lahnil khafi, dia akan jadi kesalahan yang khafi. Lahnil khafi yang kita belajar pada tingkatan 1 tu, jika kamu baca lebih daripada 2 harakat, dia akan jadi lahnil khafi, yang alladhi yajibu 'alal qari ijtinabu, yang wajib ke atas pembaca ni, qari ni, mengelakkannya, okey, menjauhinya, okey, daripada melakukan lahnul khafi pada gunnah. Dengan cara apa? Dengan cara memanjangkan kadar harakat pada gunnah, iaitu melebihkan baca gunnah tu lebih daripada 2 harakat, sebab kadar dia adalah 2 harakat. Jadi bila kamu baca 3 harakat ataupun 4 harakat, dia akan jadi lahnu khafi, kesalahan yang sembunyi. Tapi kesalahan yang tersembunyi pun wajib dijauhi oleh para pembaca. Okey, jadi beringat, semasa membaca gunnah mestilah tidak lebih dan tidak kurang daripada 2 harakat, sebab kadar bacaan pada gunnah ini adalah hanya 2 harakat saja. Okey, jelas. Okey, untuk lebih mudah faham, hukum baca nun dan mim yang sabdu ni adalah wajib gunnah, menjelaskan, wajib baca dengan jelas gunnah. Okey, habis tentang hadaf kita untuk minggu ni. Kalau ikut dalam buku ni, hadafnya 2 tu saja, ta'rif dan hukum. Okey, tapi kita tengok maklumatul idhafiyah. Unzuri ila maklumatul idhafiyah, ada tambahan maklumat di bawah tu. Okey, ashhuru maratibil gunnah khamsah. Martabat gunnah ada 3. Martabat gunnah ada 3. Ada 5, sorry. Martabat gunnah ada 5. Martabat gunnah ada 5. Martabat gunnah 5. Okey, martabat ni macam mana? Martabat ni turutan. Okey, turutan gunnah. Dia ada 5. Okey, 1 2 3 4 5. 1 tu adalah gunnah yang paling kuat. Okey, sehinggalah nombor 5 adalah yang paling sedikit ataupun bacaan dia masih gunnah tapi tidak nampak dengan jelas bacaan dia.
Okey, yang pertama, akmaluha fi musyaddadi wal mudaghammi kamil tasydid. Dia sempurna pada tasydid dan idgham kamil. Idgham yang sempurna, tasydid dia. Tasydid. Idgham yang sempurna, tasydid. Gunnah dia. Apa ni? Sabdu dia. Sorry. Akmaluha. Okey, sempurna pada sabdu dan idgham kamil. Contoh dia, fa'asabatkum musibatul maut. Okey, fa'asabatkum. Okey, mim bertemu mim. Tadi kita belajar dah. Tajuk yang lepas, bila mim bertemu mim, dia adalah hukum idgham syafawi. Betul, idgham syafawi. Okey. Bacaan dia mestilah jelas, gunnah dia dan kadar mesti 2 harakat. Itu yang paling kuat tasydid. Paling kuat gunnah. Okey. Paling kuat gunnah. Tengok yang kedua. Mudaggham naqis tasydid. Idgham naqis. Idgham naqis. Idgham yang sedikit, yang kurang sedikit tasydid dia. Okey. Jadi idgham naqis ni macam mana? Yu'adzibu man yasha kum yang tah, kum musibah kuat, bunyi dia kuat. Man yasha dia makin kurang dia punya dengung, bunyi dengung. Okey. Sebab apa di situ? Adalah hukum idgham ma'al gunnah. Dia masih lagi hukum idgham. Okey. Tapi dia idgham ma'al gunnah. Nun mati bertemu dengan ya. Yang atas tadi mim mati bertemu dengan mim. Idgham syafawi. Okey. Lebih kuat daripada idgham ma'al gunnah. Okey, yang ketiga, martabat yang ketiga, al-mukhaffa wa yadkhulu fihi al-iqlab. Mukhaffa tersembunyi dan dia masuk kepadanya, masuk iqlab, masuk iqlab kepadanya, memasukkan kepadanya. Okey. Fata'tiyahum bi ayah. Fata'tiyahum bi ayah. Dia bukan hukum iqlab, tapi dia bacaan dia tu dia akan jadi iqlab. Maksudnya iqlab ni memasukkan. Okey. Masukkan. Baik. Tapi hukum di situ adalah mim mati bertemu dengan ba, ikhfa. Okey, sebab tu dia mukhaffah. Fata'tiyahum bi ayah. Okey, hum bi ayah. Itu dia. Dia makin kurang dah bacaan dengung dia. Okey, yang keempat, sakin muzhiran. Sukun yang jelas. Man ilahun. Man ilahun. Dia kurang, makin kurang gunnah dia. Dan yang terakhir sekali, mutaharrikah. Mutaharrik. Kul amara rabbi bil qist. Jadi beza kul amara rabbi dengan yang atas sekali. Fa asabatkum musibah. Kul amara rabbi. Dibaca. Baca dengan sahaja saja. Okey. Baik, habis. Tentang tajuk yang kedua, mim dan musyadadatain yang kita belajar pada minggu ini. Jadi murjaahnya, kamu mestilah ingat tentang ta'rif bagi gunnah. Kamu mestilah tahu tentang makhraj gunnah. Dan kamu mesti kena tahu kadar gunnah serta yang terakhir sekali, hukum dia. Hukum dia mestilah kena tahu dan kena ingat dan kena amal dalam bacaan Al-Quran. Sebab apa? Sebab kamu adalah penghafal Quran. Jadi benda-benda macam ni kamu kena jaga. Memang kena jaga betul-betul. Jadi kalau silap baca, kamu akan jatuh kepada hukum lahnul khafi. Kamu akan jatuh kepada kesalahan yang tersembunyi. Jadi kesalahan yang tersembunyi ni mesti dielakkanlah oleh kamu, terutamanya kamu penghafal Quran, hafizul Quran. Kalau qari'u pun, kalau qari pun, pembaca pun dah kena jaga lahnul khafi. Kamu apa lagi? Lebih-lebih lagi kena jaga tentang hukum gunnah. Baik. Okey, itu saja. InsyaAllah kita sambung lagi
Untuk yang seterusnya pada yang bahagian yang ketiga, pecahan yang ketiga, iaitu lepas ni kita akan tengok tentang wajh tasmiyatu. Okey, wajh tasmiyatu dan amsalatu li ahkamul mim wan nun musyaddadatain. Okey, baik. Saya harap kamu dapat fahamlah semua yang saya ajar hari ini. Dan kalau ada yang tak faham, boleh tanya. Okey, boleh tanya, dan InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu yang seterusnya dengan tajuk yang ada separuh lagi tu. Baik, itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.